Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على نور الأنوار والسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أما بعد. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kepada kita kesempatan untuk kita dapat sama-sama mendengarkan dan juga bermuzakarah nasihat-nasihat yang dapat kita ambil, yang dapat kita lakukan, kita amalkan sepanjang bulan Ramadan yang mulia ini. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang ini sudah masuk hari ke-16 daripada bulan Ramadan. Bermakna kita sudah melalui separuh daripada bulan Ramadan dan kita akan tidak lama lagi akan berjumpa dengan 10 malam akhir daripada bulan Ramadan. 10 akhir bulan Ramadan itu merupakan hari yang terbaik di dalam bulan Ramadan dan malam ganjilnya itu terkandung di dalamnya. Di antaranya itu ada malam Lailatul Qadar yang disembunyikan malamnya itu dari pengetahuan manusia. Jadi, kita masih lagi berada pada bulan Ramadan, janganlah kita terus berputus asa. Jika kita baru lagi nak start, masih lagi baru nak merangkak, baru nak memulakan membaca Al-Quran, baru nak start baca juz 1 dan seterusnya, teruskan. Jangan kita berputus asa bilang ini Ramadan dah nak habis, buat apa aku nak baca Quran? Confirm tak sempat, jangan. Rahmat Allah itu luas. Nanti Allah yang aturkan masa kita. Allah yang akan tentukan kelapangan waktu kita sehingga kita dapat beramal, sehingga kita dapat membaca Al-Quran dan sebagainya. Jadi kita jangan berputus asa. Bermula malam ini, kita teruskan meningkatkan ketakwaan kita, amalan-amalan kita. Kalau boleh tiap-tiap malam kita ada buat amalan. Tiap-tiap malam kita ada sedekah, tiap-tiap malam kita ada doa, tiap-tiap malam kita ada selawat, tiap-tiap malam kita ada witir 11 rakaat, tiap-tiap malam kita ada lakukan sembahyang tarawih berjamaah. Begitu juga dengan sembahyang isyak berjamaah, begitu juga dengan sembahyang subuh berjamaah. Jadi kita cubakan daripada malam ini sampailah pada malam hari raya. Sampailah pada malam hari raya, sempatkan diri kita untuk melakukan amalan. Kalau kita dapat pastikan daripada malam ini sampai pada malam hari raya, salah satunya pasti kena pada malam Lailatul Qadar. Yang penting kita banyak doa agar Allah temukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Kita boleh cakap, "Alah Ustaz, semua di antara kita kan akan jumpa malam Lailatul Qadar." Betul. Tapi kita jangan lupa takdir Allah. Allah boleh takdirkan kita sakit, Allah boleh takdirkan kita seorang yang sangat sibuk pada malam tersebut. Macam-macam Allah boleh jadikan halangan-halangan sehingga kita tak dapat beramal pada malam Lailatul Qadar. Jadi kita berdoa agar mana Allah dapat jumpakan kita pada malam Lailatul Qadar dengan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pada perjumpaan yang lalu kita sedang membahaskan berkenaan dengan kesempurnaan puasa. Bagaimana hendak memastikan puasa kita itu puasa yang sempurna, puasa yang boleh dijadikan sebagai benteng
Benteng menahan diri kita daripada mengikuti hawa nafsu. Benteng untuk kita daripada memasuki api neraka. Telah kita lalui yang pertama, iaitu menundukkan pandangan daripada pandangan-pandangan yang haram. Dan yang kedua adalah menjaga lidah kita. Daripada malam ini, pada tengah hari ini, kita sambung yang ketiga. Kita masih lagi membahaskan yang kedua. Masih lagi membahaskan yang kedua berkenaan dengan maksiat lidah. Baik. Nabi SAW bersabda. Hadis ini juga telah kita lalui pada awal-awal perjumpaan kuliah Ramadan ini, di mana Nabi SAW bersabda, innama sawmu junnah, fa iza kana ahadukum sa'iman fala yarfuth wala yajhal, wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im. Sesungguhnya puasa itu adalah perisai. Apabila salah seorang dari kamu berpuasa, maka janganlah berkata perkataan yang keji dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Wa ini mru'un, dan jika ada seseorang yang mengajaknya untuk berkelahi, au syatamahu, ataupun menghinanya, ataupun memakinya, maka hendaklah dia berkata, falyaqul inni sha'im, sesungguhnya aku berpuasa. Nabi SAW nak beritahu pada kita apa? Apabila Nabi awalkan hadisnya mengatakan bahawa puasa itu adalah benteng. Puasa itu adalah perisai. Kita punya shield. Shield daripada apa? Shield daripada maksiat. Shield daripada api neraka. Bagaimana nak memastikan puasa kita itu puasa yang dapat dijadikan sebagai benteng? Maka jawab Nabi SAW, فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا, jika ada di antara kamu yang berpuasa, فَلَا يَرْفُثْ, maka janganlah dia berkata perkataan-perkataan yang kotor. Barangkumi semua maksiat-maksiat lidah. Subhanallah. Baik, inilah pesanan Nabi SAW. Kita dah lalu juga hadis ini, jadi tak perlu untuk kita ulangi lagi sekali lagi. Baik, yang ketiga, untuk memastikan puasa kita itu menjadi puasa yang sempurna, menahan pendengaran daripada segala perkara yang dibenci. Kerana segala sesuatu yang haram diucapkan, haram juga didengar. Oleh kerana itu, Allah Subhanahu Wa Taala tidak membezakan antara orang yang mendengar dan juga orang yang memakan barang haram. Yang ketiga apa? Untuk memastikan puasa kita itu puasa yang sempurna, maka dikatakan kat sini adalah hendaklah dia menahan pendengarannya, menahan dirinya daripada mendengar perkara-perkara yang haram untuk didengar. Apa perkara yang haram untuk didengar? Umpatan orang terutama. Kita tak mengumpat, tapi kita duduk sekaki, duduk dengar orang yang sedang mengumpat. Duduk dengar gosip-gosip pada ketika sedang berpuasa. Tengah-tengah hari macam gini, kita duduk dengar kat situ. Dengar dekat TV, dengar dekat orang telefon, dan seterusnya. Sama hukum dia. Kita bila orang mengumpat, kita dituntut buat apa? Berhentikan orang yang sedang mengumpat itu. Sudah, jangan kita mengumpat. Kita sedang berpuasa. Kita semua sedang berpuasa. Nanti habis pada puasa kita. Sepatutnya begitu. Tapi kita tak buat macam gitu. Kita duduk dengar lagi. Duduk dengar dia berbual apa. Kita pun kata, tak sangka nama je ustaz. Tapi macam gitu. Nampak? Kita bila mendengar, sama dosanya dengan orang yang berkata. Sama. Pasal kita kan dituntut amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kita bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita sekongkol dengan kemungkaran tersebut. Kalau kita tak mendengarkan, agak-agak dia nak cerita tak benda-benda ngumpat tu? Dia tak nak cerita. Pasal apa? Tak ada orang yang nak dengar dia punya cerita. Jadi kalau kita yang mendengar, bermakna kita sekongkol tak? Sekongkol lah. Kita yang membuatkan dia, so-called, start dia story. Kita yang membuatkan dia, start dia gosip. Kan? Dia berbual-bual. Kalau kita tak dengar, kita buat-buat duduk tak dengar, dia berhenti tak? Berhenti.
Definitely berhenti. Melainkan kalau tak faham bahasa lah. Tu memang ada bebal sikit. Tapi kalau dia memang orang yang biasa, waras, kalau nampak orang tak dengar dia nak berbual, dia akan teruskan. Tak teruskan. Jadi orang yang mendengar itu, dia dapat sama dosanya dengan orang yang mengumpat. Sebab tu kita bila dengar mengumpat, kita kena stopkan dia. Jangan kita duduk kat situ. Kalau ada degil juga, kita kena beredar daripada tempat itu. Pasal nanti sia-sia puasa kita ni. Kita daripada pukul 5.30 atau pukul 5.25 kita sudah imsak. Kita sudah imsak sampai daripada waktu subuh 5.40 sampai nanti azan 7.9 atau 7.8. Tahan lapar, tahan haus, tahan itu, tahan ini. Tapi kerana bila kita mendengar perkataan mengumpat-ngumpatan orang, kita duduk sekongkol, habis pahala puasa kita. Baik. Jadi itu yang pertama. Menahan diri daripada mendengar yang haram. Seperti mengumpat. Yang kedua, fitnah. Cerita-cerita orang sampaikan. Kita duduk dengar. Kita tak tahu sama ada pasti ataupun tidak. Cerita dengar gosip pasal artis tu bercerai. Artis itu ada simpan lelaki lain. Apa faedah kita dapat tahu artis tu ke, makcik sebelah blok tu ke, ada bawah jiran-jiran bawah kita ke, dia ada dia ada hubungan dengan lain. Apa hubungan dengan kita? Kita kalau merasakan dia itu adalah saudara se-Islam, benar-benar merasakan dalam hati kita timbul sifat kasih sayang antara sesama Islam, kita takkan reda kalau ada orang menghina saudara se-Islam kita. Seperti mana kita takkan reda kalau ada orang hina mak bapak kita, orang ngumpat mak bapak kita, begitu juga kita sepatutnya tidak reda kalau ada orang ngumpat saudara se-Islam kita. Jadi puncanya itu berasal daripada sifat kasih sayang kita sesama Islam. Kalau ada, insya-Allah kita takkan reda perkara-perkara ini dibiarkan. Subhanallah. Nampak? Daripada puasa, macam-macam faedah kita boleh ambil. Sebab tu Allah kata, la'allakum tattaqun, agar mana kamu bertakwa. Biasanya dengan puasa itu kamu boleh jadi orang yang bertakwa. Subhanallah. Baik. Kemudian dikatakan sini, Allah tidak membezakan antara orang yang mendengarkan dan orang yang memakan barang haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Surah Al-Ma'idah ayat 42. Kemudian pada surah yang sama ayat 63 pula, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram. Jadi mendiamkan umpatan adalah haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kerana sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Nampak? Ini terang ini. Ayat pertama dan ayat kedua itu Allah mengatakan orang-orang yang mendengarkan yang haram, mendengarkan umpatan-umpatan, mendengarkan bohongan-bohongan, sama dengan orang yang memakan makanan yang haram. Na'udzubillah. Allah samakan status dia. Kita tak makan ba'li baya, tak makan khinzir. Tapi Allah samakan kita dengan orang yang makan khinzir pasal gara-gara kita suka dengar benda-benda yang haram seperti ini. Kita suka mendengar benda umpatan-umpatan orang, fitnah-fitnah orang, termasuk ni semua. Jadi bulan puasa ini kita tanamkan azam. Sepanjang bulan puasa ini dan seterusnya. Bila dah masuk Syawal, terus Zulkaidah, Zulhijjah, seterusnya sampai bila-bila dah. Sampai kita dijemput Allah pulang ke rahmatnya. Kita stop diri kita daripada mendengar umpatan dan juga mengatakan umpat-umpat tersebut. Subhanallah. Baik. Yang keempat, untuk memastikan agar mana puasa kita itu diterima oleh Allah, dikatakan sebagai puasa yang sempurna adalah yang keempat, menahan anggota tubuh yang lain dari berbagai perbuatan dosa. Menahan diri kita daripada segala perbuatan dosa. Dosa tangan, dosa kaki. Dekat sini dibawakan yang pertama dulu adalah menahan kaki dan tangan
dari berbagai perbuatan yang dibenci, dan menahan perut dari memakan barang syubhat pada saat berbuka puasa. Tidak ada ertinya berpuasa iaitu menahan dari makanan dan dari yang halal, kemudian berbuka puasa dengan makanan yang haram. La ilaha illallah. Bila kata menahan diri daripada maksiat, yang pertama sekali tangan dan kaki menahan diri daripada bermaksiat. Melangkah kepada tempat yang haram, melangkah kepada tempat yang di situ kita tahu, kita kalau duduk di tempat situ, kita akan mendengar umpatan-umpatan. Maka kita tahu tempat itu adalah perkumpulan yang haram. Kemudian tangan pula. Tangan kita memukul orang, kita menyiksa orang, menzalimi orang dengan tangan kita. Maka ini semua khususnya bulan puasa, terutama bulan puasa itu, ketika kita sedang berpuasa dituntut menjauhkan daripada perkara-perkara ini dan amnya sepanjang kehidupan kita. Subhanallah. Kemudian kata sini, menahan perut dari memakan barang yang syubhat. Baik, saya nak sentuhkan sedikit tentang perkara yang syubhat. Syubhat tu bermakna perkara yang samar-samar. Baik, samar-samar tu macam mana? Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mendefinisikan syubhat itu adalah apabila ada kontradik antara yang halal dengan yang haram. Bila ada kontradik, maka itulah dinamakan syubhat. Bukan maknanya perkara itu memang jelas halalnya, kemudian kita tidak pasal-pasal nak syubhat, nak ragu-ragu tanpa ada bukti. Ini yang kesalahfahamannya. Maknanya apa? Kontradik itu macam mana? Sekarang Cina, Cina jual kedai nasi ayam. Cina jual nasi ayam. Sekarang Cina kalau sembelih ayam tu jadi apa? Jadi bangkai. Jelas haram tak? Haram. Tapi kalau kita ikut secara zahir, nampak ayam tu dah disembelih. Kita nampak ayam tu dah okey lah. Kita nampak ayam tu dah dipotong. Banyak assume kita ini sudah sembelih. Jadi ada halal yang tadi tu kita punya assumption dengan yang haram jelas depan mata kita. Dua-dua ada. Bertembung tak? Yang halal dengan haram bertembung. Itu yang dinamakan syubhat. Itu yang dinamakan syubhat. Baru yang kita tinggalkan. Contoh, kita ni memang tahu ini orang ini kalau bak beli makanan, mohon maaf, kalau bak beli ayam ke bak beli daging, dia tak kisah yang jual tu yang jual tu orang Cina ke orang Melayu, tak kisah. Yang penting dia nak sebat. Yang penting nampak ayam dia jual, dia beli. Tak ada cap halal pun dia beli. Jadi sekarang baru-baru ada syubhat dia. Syubhat dia apa? Sekarang ni orang Islam. Tapi kita tahu dia tak kisah beli ayam mana dia dapat. Jadi kontradik tak? Kontradik. Baru nama dia syubhat. Syubhat. Kita tahu bahawa dia ini baru menang loteri. Maaf kata. Dengan duit tu tiba-tiba dia jamu kita makan. So kita tak tahu sama ada ini duit dia bekas kita makan ni pakai duit loteri yang dia menang atau memang duit poket dia sendiri. Kontradik tak? Kontradik. Baru nama syubhat. Tapi kalau kita tahu orang tu orang yang normal, kita tahu dia beli ayam tu di kedai yang orang Melayu kita jual. Yang biasanya orang Melayu kita jual ini adalah orang yang biasa ambil ayam yang biasa lah, mana ayam yang disembelih. Kemudian kita datang rumah dia hidangkan kita makan. Kemudian kita nak ragu-ragu pula, ini halal ke tidak ni, ayam mana ni dia beli. Maka tu salah tempat syubhatnya. Itu namanya salah tempat syubhatnya. Kalau apa? Kalau kita nak cakap syubhat, dekat mana kontradik halal dengan haram dekat situ? Tak ada. Jadi kalau kita nak menjadi warak pun, warak itu pun kita kena belajar. Warak itu ada tingkatan. Ustaz, tapi kalau saya prefer nak warak, macam mana Ustaz? Terserah. Tapi kita kena ingat, kita pergi rumah orang. Kalau kita pergi rumah orang lah, maaf kata. Kalau kita pergi rumah orang ni, besok nanti lagi 2 minggu nanti kita akan menyambut hari lebaran. Pergi rumah orang hari raya. Orang sediakan lauk ayam merah, rendang ayam dan seterusnya. Kita saya tak makan pasal saya tak pasti ni ayam mana. Kecil hati tak? Kecil hati. Gara-gara kita nak buat benda yang warak,
Yang wara itu pun belum ada sampai tingkatan-tingkatannya. Yang tak pasti kita menyakiti hati orang Islam pada pagi hari raya. Dosa tak? Dosa. Adakah kita pasti dia beli kedai yang haram? Tak pasti, tak tahu. Zahirnya apa? Zahirnya ayam dan itu datang daripada orang Islam. Silakan. Silakan. Jangan kita seperti orang yang mengamalkan tasawuf tanpa kita belajar terlebih dahulu. Itu salah. Tasawuf itu mesti kita belajar dahulu baru kita dapat amalkan. Bukan kita amalkan baru kita belajar. Itu terbalik. Bila terbalik, banyak kesalahfahaman yang kita timbul dari perkataan-perkataan imam-imam terdahulu. Imam Ghazali tak salah, Imam Nawawi tak salah, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani rahimahullah ta'ala tak salah, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah ta'ala tak salah. Tapi bila kita baca tu kitab tanpa ada berguru, tanpa ada ilmu yang asas, maka kita akan menerjemahkan mengikut pemikiran kita. Bila kita terjemahkan mengikut pemikiran kita, jadi lainlah. Kalau kita dah yakin halal itu halal muiz contoh, dan kita yakin muiz itu menjalankan tanggungjawabnya, maka kita jangan nak ragu dengan orang yang menghidangkan. Subhanallah. Baik. Kemudian balik pada tentang apa yang katakan sini. Kalau memang perkara itu perkara yang betul-betul yang macam tadi katakan ada kontradik, halalnya, haramnya, Nabi kata innal halala bayyinun. Halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa ma bainahuma, dan apa yang antara keduanya umurun mutasyabiha, perkara-perkara yang samar-samar. Tak pasti. Jadi bila ada wa ma bainahuma, pertengahan, bermakna perkara ini sudah kontradik. Bila sudah kontradik, baru timbul syubhat. Subhanallah. Kalau tak ada kontradik, kalau haram tu haram, boleh kita nak ragu. Ya ke ni haram Cina punya? Sekali Melayu yang kasih dia, mana tahu bab tu tak cakap pula. Bila bab haram, kita tak ragu pula yang bawa ini Cina ke, mana tahu Melayu je. Kita tak ada warak pula. Oh, mungkin saya rasa ini mungkin Melayu yang kasih Cina ni ayam. Dan so Cina tu hidangkan kita. Tak ada. Tapi kita terus tak makan tak? Terus tak makan. Ni kasih contoh lah. Tapi bila bab halal, orang Islam kita, saudara se-Islam kita, yang kita tak ada dengar apa-apa pun yang dia ni ada ambil ayam sembarangan atau daging sembarangan dan sebagainya, kemudian kita nak ragu tak pasal-pasal. Nampak tak beza dia? Jadi kita balik pada pengertian yang sebenarnya. Saya kena clearkan this matter kerana ada yang takut ada orang tersilap faham. Subhanallah. Baik. Kemudian dia kata sini, orang yang berpuasa seperti ini bagaikan orang yang membangun sebuah istana dan menghancurkan satu kota. Makanan yang halal akan berbahaya kerana dimakan secara berlebihan, bukan kerana jenisnya. Tujuan berpuasa adalah untuk menguranginya. Orang yang makan makanan yang halal, orang yang makan makanan yang halal itu adalah dituntut ketika terutama pada bulan puasa untuk mengurangkan makanan yang halal. Tujuan berpuasa tu. Makanan yang halal itu sendiri kita dituntut untuk kurangkan, apalagi yang syubhat yang haram dijauhkan terus. Kita puasa stop diri daripada makanan yang halal, kemudian bila buka makanan yang syubhat dan haram. Na'udzubillah. Baik, contoh sekarang yang totally syubhat. Kita ambil coklat. Ini ada ingredient apa yang kita tak tahu. Totally blank. Itu namanya syubhat. Totally tak tahu. Ini apa ni tak tahu. Kita pun tak reti nak Google, maaf katalah. Maka itu namanya syubhat. Nabi SAW bersabda, "Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka," kata Nabi. Tinggalkan apa yang meragui kamu kepada yang tidak meragui kamu, kata Nabi. Tinggalkan. Kita ragu ni sekarang ni betul ke ni halal ni? Tak pastilah. Halal dia pun halal macam tak sure ni. Ni macam bukan official punya stamp. Tengok. Tak pasti, ragu lah. Tolak tepi. Senang.
Tapi kita yakin ni betul-betul halal chop, betul-betul Muiz ke, Malaysia ke, yakin kita, maka jangan kita ragu for no reason. Subhanallah. Kalau kita nak ragu, kita nak main orang tak nak ambil, tak apa. Tapi jangan halang orang jangan ambil. Jangan halang orang ambil daripada makanan tersebut. Subhanallah. Baik. Dia kata sini, orang yang tidak mahu memakan ubat secara berlebihan kerana takut bahayanya, kemudian dia beralih meminum racun, maka orang itu adalah orang yang bodoh. Orang yang tak nak makan ubat berlebihan kerana takut bahaya. Ubat doktor kasih. Kan, ubat doktor kasih. Doktor kasih ubat, selalunya kan ada kuantiti dia. Ada dia punya dosage. Satu hari makan 3 kali, jangan lebih. Ketiga kali makan, baik demam. Kalau satu hari makan 30 kali dos, itu memang otak tu memang nak kena injek vaksin 40 kali. Lain pula pergi. Jadi ubat tu kan ada limited. Kemudian kita tinggalkan makan ubat, kita makan racun pula. Jadi makanan yang haram ni umpama racun dalam badan kita. Subhanallah. Makanan yang haram itu umpama racun. Jadi makanan yang halal itu, dia menjadi obat. Dia akan menjadi obat dalam badan kita kalau kita makannya dengan sedikit. Tapi berbahaya kalau kita makan banyak. Itu makanan halal. Yang pasti halal, dia itu umpama obat. Kalau kita makan sedikit, dia jadi obat. Kalau kita makan banyak, dia akan menjadi mudarat. Subhanallah. Baik. Kemudian baik, wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada hari Sabtu nanti, sambungan daripada bab berkenaan dengan bagaimana untuk mendapatkan pahala ataupun puasa yang sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.